Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan Amazing Keropok Gano ingin menerangkan tentang perancangan perniagaan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada kandungan yang kami akan terangkan ialah pengenalan, objektif, latar belakang syarikat, latar belakang pemilik, latar belakang projek, pelan organisasi, pelan pemasaran, pelan operasi, pelan kewangan dan kesimpulan. Nama perniagaan kami ialah Amazing Keropok Gano Enterprise atau nama singkatannya AKG Enterprise. Seterusnya ialah jenis perniagaan. Amazing Keropok Gano adalah perniagaan perkongsian oleh 4 anak muda yang mahukan pembangunan industri keropok asal dari negeri Terengganu. Syarikat kami mengeluarkan 3 jenis keropok iaitu keropok ketamban, keropok kepencilin dan keropok segera. Keropok dihasilkan berdasarkan kualiti dan kesegaran bahan untuk memuaskan hati pelanggan kami. Seterusnya ialah profil industri. Keenakan yang dihasilkan oleh produk kami membuatkan pelanggan jatuh cinta. Kini, pelanggan tidak perlu melakukan perjalanan yang jauh untuk mendapatkan keropok dari Terengganu kerana kami telah menjualnya di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang dan semestinya kami berada di Terengganu. Samping itu, produk yang dihasilkan juga bertepatan dengan keperluan pengguna dari segi rasa, kualiti. Lokasi syarikat kami ialah kami berada di Lot 77 Kampung Bukit Berangan, Tepuh 21060 Kuala Nerus, Terengganu. Seterusnya ialah perancangan masa depan. AKG Enterprise menjangkakan untuk menghasilkan lebih banyak keropok berkualiti untuk memuaskan citarasa pelanggan sambil mengekalkan ikan berkualiti tinggi setiap keropok yang dihasilkan. Selain itu AKG Enterprise juga akan membuka cawangan di Medan Seleras, Sungai Ramal di Kajang Selangor dan Damansara Food Court. Kosong iaitu tujuan. Tujuan pelan perniagaan yang dikemukakan ini adalah untuk mohon pembiayaan pinjaman sebanyak RM500,000 daripada institusi pembuatan kewangan bagi tujuan pembelian pengadun dan peralatan operasi untuk optimumkan pengeluaran 200 kg bagi tahun 2020. Seterusnya 3.0 iaitu latar belakang syarikat. Kami senaraikan nama syarikat, alamat email, nombor telefon fax, email, jenis perniagaan dan juga nombor akaun. 4.0 iaitu latar belakang pemilik syarikat. Ini syarikat yang pertama ialah terdiri daripada saya sendiri iaitu Narazila binti Adnan, menetap di Terengganu, mendapat kelulusan diploma pemasaran di Politeknik Port Dickson, mempunyai pengalaman menjual telefon berjenama iPhone dan memegang jawatan sebagai pengurus eksekutif. Seterusnya, Siti Nur Aisyah Nabihah binti Azizul, menetap di Kuala Lumpur, mendapat kelulusan diploma pemasaran di Politeknik Port Dickson, mempunyai pengalaman sebagai ejen Jokoja dan memegang jawatan sebagai pemasaran. Seterusnya, Raimi Nazihah binti Mat Ghazali, menetap di Pahang, mendapat kelulusan diploma pemasaran di Politeknik Port Dickson, mempunyai pengalaman menjual keropok keping dan memegang jawatan sebagai pegawai operasi. Seterusnya, Nur Haidah Nabila binti Suhazli, menetap di Kajang Selangor, mempunyai kelulusan diploma pemasaran di Politeknik Port Dickson, mempunyai pengalaman sebagai ejen kowe dan memegang jawatan sebagai pegawai kewangan. Nama projek iaitu Amazing Keropok Gano, alamat tapak projek Lot PT29682, kawasan perindustrian Gong Badak 21300 Kuala Terengganu. Bilangan lot iaitu 1 lot dan tapak projek itu ialah sewaan. 1 iaitu lokasi projek. Selain lokasi projek boleh merujuk pada lampiran yang kami akan sediakan di slide seterusnya. Kemudian ialah kemudahan asas iaitu air, elektrik, jalan raya, internet, kemudahan pengangkutan. Reka bentuk bangunan memenuhi piawaian yang telah dikuatkuasakan oleh kerajaan ke atas firma pembuatan yang dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang lengkap. Bangunan kami bersaiz 200 kaki persegi dan kos sewaan sebanyak RM1,900. Di sini kami lampikan lokasi syarikat kami. 5.2.1 kos mesin dan peralatan iaitu mesin pengadung tepung berjumlah RM1,700. 5.2.2 iaitu jentera dan peralatan yang diperlukan. Kos mesin dan peralatan iaitu pemisah daging ikan berjumlah RM7,200, kerusi berjumlah RM511, mesin mengiris keropok iaitu RM1,900 dan mesin pengadap beg plastik iaitu RM260. Jumlahnya ialah RM12,571. 6.0 iaitu pelan organisasi. 6.1 iaitu visi, misi dan logo organisasi. Misi syarikat kami ialah menjadi organisasi sumber yang dikenali, dinamik dan berdaya saing melalui kepakaran pasukan yang kukuh dan mantap. Misi perniagaan kami pun menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, cepat dan fleksibel untuk mencapai tahap kepuasan pelanggan. Ini adalah logo syarikat kami. Seterusnya ialah struktur organisasi daripada pengurus eksekutif, pegawai pemasaran, pegawai operasi dan pegawai kewangan. Berikut merupakan jadual 6.3 iaitu pelan buruh.
Pelan buruh hanya mempunyai 4 posisi utama iaitu pengurus eksekutif, pengurus operasi, pengurus pemasaran dan juga pengurus keuangan. Di pelan buruh ini hanya menetapkan seorang sahaja pekerja di setiap bahagian. Seterusnya ialah 6.4 iaitu tanggungjawab dan kerja bagi seorang pengurus eksekutif, pengurus keuangan, pengurus operasi dan juga pengurus pemasaran. Yang pertama ialah tugas dan tanggungjawab seorang pengurus eksekutif. Dia menyelaraskan syarikat secara dalaman dan luaran untuk mencapai visi dan misi syarikat. Seterusnya, memastikan syarikat terus menghasilkan produk yang inovatif untuk memastikan perkembangan syarikat. Selain itu, ia juga berperanan untuk menyusun dan merancang strategi untuk mencapai objektif syarikat. Dan akhir sekali, melancarkan pelaksanaan aktiviti dan projek. Dan yang kedua ialah pengurus pemasaran. Ia mengkaji keperluan pengguna dan pertandingan maklumat. Selain itu, merumuskan strategi pengiklanan dan promosi untuk setiap produk di media sosial, elektronik dan media cetak. Akhir sekali, dia juga melakukan kempen pemasaran mengikut anggaran yang telah ditentukan. Yang ketiga ialah pengurus operasi. Pengurus operasi memastikan bahawa jadual pengeluaran produk dihasilkan mengikut jadual yang telah ditentukan. Selain itu, dia juga memastikan kualiti input dan output mematuhi spesifikasi yang ditetapkan. Dan akhir sekali, dia juga memastikan jumlah pengeluaran memenuhi permintaan pelanggan. Dan yang terakhir sekali ialah pengurus keuangan. Ia menyelesaikan urusan tabir urus perniagaan serta menyelaras dokumen tempahan, surat dan fail sistem koordinat. Dan akhir sekali, dia juga merancang pembangunan dan organisasi sumber manusia. Gambar rajah 6.50 menunjukkan jumlah imbuhan yang bakal diterima oleh keempat-empat pengurus berserta dengan caruman KWSP dan juga Perkeso. Ianya dianggarkan sebanyak RM9,755. Dan antara bahan yang diperlukan ialah komputer, mesin pencetak, mesin fotostik, kerusi dan juga meja. Dan keseluruhan jumlah bagi kesemua barang ini dianggarkan sebanyak RM5,180. Di 6.7 pula merupakan senarai perbelanjaan pentadbiran. Di jadual 6.7 terdapat dua jenis perbelanjaan iaitu perbelanjaan untuk setiap bulan dan juga perbelanjaan untuk harta. Perbelanjaan setiap bulan merangkumi apa yang perlu dibayar oleh syarikat untuk tempoh setiap bulan, manakala perbelanjaan harta ataupun aset ialah sesuatu yang bakal menjadi hak milik syarikat dan hanya perlu dibayar sekali sahaja. Antara intipatinya ialah gaji, keperluan syarikat, sewa, utility, insurans, promosi, pembelian khas, deposit sewa setiap bulan iaitu dianggarkan sebanyak RM21,110.66. Amazing Keropok Ganu ialah sebuah syarikat yang terlibat dalam industri makanan. Umum mengetahui makanan ialah sesuatu yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia. Pada masa ini, manusia lebih menggemari sesuatu yang sangat cepat, pantas dan mudah untuk mereka kerana kekurangan masa dan juga bersesuaian dengan peredaran zaman. Tidak terkecuali juga bagi industri makanan. Mereka juga lebih menggemari sesuatu yang sangat cepat, mudah dan tidak membazirkan masa. Namun, kita juga dikelilingi oleh makanan yang kurang sihat yang mengandungi MSG iaitu sebuah zat yang melambatkan pertumbuhan. Ianya mudah didapati di dalam makanan segera. Namun, ianya terkecuali bagi produk keropok segera dan keropok keping milik Amazing Keropok Ganu kerana ia tidak mengandungi MSG yang boleh membahayakan kesihatan. Memahami keperluan rakyat Malaysia yang mengimpikan kehidupan sihat tetapi dihimpit dengan keramaian harian, jadi keropok segera dan keropok keping yang senang dihidangkan dengan hanya perlu menggoreng sendiri boleh terus dimakan merupakan pilihan tepat bagi rakyat Malaysia pada masa kini. Ini akan menjimatkan masa pengguna dan juga masa seseorang untuk terus beraktiviti dan beriadah bersama keluarga. Seterusnya, gambar rajah 7.1.1 menunjukkan jumlah harga bagi keropok segera dan keropok keping. Dan seterusnya ialah 7.7 iaitu profil pelanggan. Ia menyasarkan pasaran Amazing Keropok Ganu ialah keluarga, pekerja, pelajar institusi pengajian tinggi ataupun IPT, orang-orang yang menyukai keropok dan keropok segera. Produk Amazing Keropok Ganu sesuai untuk pelbagai peringkat umur, usia dan dijual dengan harga yang berpatutan. Kerana itu, produk Amazing Keropok Ganu berpotensi tinggi untuk berkembang pada masa akan datang. Ini saya ingin menerangkan tentang 7.3 iaitu market size ataupun population. Okay, sekarang ni saiz pasaran kami bertetap di Negeri Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan Selangor. Negeri Terengganu pada tahun 2022 kami mengampai populasi akan meningkat sebanyak 1,235,977 populasi. Dan untuk Negeri Pahang pula, kami beranggapan bahawa tahun 2022 akan meningkat sebanyak 1,500,857 populasi pada Negeri Pahang. Beranggapan di Negeri Kuala Lumpur pula, penduduk akan meningkat seramai 1,674,971 penduduk ataupun populasi. Dan akhir sekali ialah Negeri Selangor adalah penduduk yang sangat ramai, iaitu kami menjangkakan pada tahun 2022 akan meningkat sebanyak 5,462,141. Fokusnya adalah 7.4 iaitu analisis of brand competitors, iaitu persaingan sengit di antara produk kami. Okey, yang pertama
ialah keropok segera Cap Ikan yang berasal daripada Tanjung Kuala Kelantan. Yang kedua ialah keropok ikan segera Satu Malaysia yang berasal dari Kota Baru Kelantan. Seterusnya ialah rasa lekor yang berasal daripada Kampung Terus Jenam Bandar Baru Bagi. Dan keempat ialah keropok kita iaitu berasal daripada Losok Kuala Terengganu. 7.5 iaitu Monthly Sales Focus. Okey, Focus ni adalah jualan kami pada tahun 2020. Okey, jualan kami pada bulan Januari ialah RM12,000 pada bulan yang pertama. Dan seterusnya Februari hingga Jun jualan kami adalah sebanyak RM24,000. Okey, seterusnya ialah bulan Julai hingga Disember jualan kami meningkat sebanyak RM48,000 pada setiap bulan. Seterusnya ialah poin 76 iaitu marketing strategi. Marketing strategi ini bagi syarikat kami berkenaan 4. Yang pertama ialah design. Okey, Amazing Corporate Nano dilengkapi dengan reka bentuk yang mudah dan sempurna, iaitu memudahkan pembeli untuk menciptakan peluang. Poin 7.7 iaitu Difference of Marketing Businesses. Okey, di sini kami menggunakan transportation. Di bawah transportation mempunyai 4 elemen yang kami gunakan. Yang pertama ialah sewaan van. Sewaan van kami membayari sebanyak RM1,500 setiap bulan. Seterusnya ialah motosikal. Penghantaran motosikal kami membayari sebanyak RM3,500 secara per peti. Maknanya kalau sampai di beberapa episod ini menceritakan tentang korporasi yang dijalankan oleh syarikat kami, iaitu Amazing Corporate Nano. Okey, 81 ialah proses projek, iaitu catat aliran proses. Saya ingin menerapkan proses untuk membuat keropok. Tiga ialah memasak keropok. Memasak keropok ni ada dua cara, iaitu sama ada kita boleh rebus ataupun kita boleh kukus. Okey, keropok yang kukus mempunyai kualiti yang lebih baik berbanding keropok yang direbus. Tetapi apabila ia dikukus, ia memiliki masa yang sangat lama. Keropok yang dikukus memiliki masa 1 hingga 2 jam untuk memasaknya, bergantung kepada ukurannya yang besar ataupun kecil. Seterusnya ialah poin 82 iaitu production unit. Production unit ini adalah unit pengeluaran keropok bagi syarikat. Saya akan menceritakan tentang keropok kopi panjang. Keropok kopi panjang mengeluarkan sebanyak 800 unit pada bulan Januari. Seterusnya Februari hingga Jun pengeluaran keropok sebanyak 1,600 unit. Dan seterusnya ialah Julai hingga Disember pengeluaran sebanyak 3,200 unit. Dan jumlah antara Januari hingga Disember sebanyak 28,000 unit. Iaitu monthly raw material requirement. Okay. Untuk setiap pengeluaran bagi tahun 2020, keropok positioning kami mengeluarkan sebanyak 400 kilo, iaitu bersamaan dengan beratnya ialah 500 gram, darab 800 gram. Sehingga dapatlah 400 kilo. Seterusnya adalah 8.4 iaitu cost overhead operasi yang terdiri daripada 3 kos, iaitu bil utility. Bil utility merupakan bil elektrik, bil air, bil telefon dan juga bil internet yang berjumlah RM1,500 yang boleh didapati di 6.7. Kos yang kedua ialah penyelenggaraan mesin yang berjumlah RM100 boleh didapati di 6.7. Yang ketiga adalah gas memasak yang berjumlah RM250. Apabila ditambahkan 3 kos, kita akan dapat RM1,850 bagi kos overhead operasi. Seterusnya adalah 8.5 iaitu kos bagi pelaksanaan produk atau kita panggil sebagai pre-operasi. Antara kos pre-operasi yang terlibat ialah kos bahan mentah yang berjumlah RM17,959.32 yang boleh didapati di 8.3. Seterusnya adalah bil utility yang berjumlah RM1,500, sewa berjumlah RM2,566.66, deposit sewa berjumlah RM950. Ketiga-tiga kos ini boleh didapati di 6.7. Bagi pendaftaran perniagaan berjumlah RM150, lesen perniagaan berjumlah RM200. Apabila ditambah keseluruhan kos pre-operasi, kita akan dapat jumlah RM23,325.98 bagi kos pre-operasi. Seterusnya adalah 8.6 iaitu pelan operasi pelaksanaan lokasi. Keluasan tanah adalah 20,000 kaki persegi. Keluasan bagi kilang adalah 100 didarabkan dengan 137 kaki persegi. Ini merupakan laluan masuk dan laluan keluar di kilang. Dan ini merupakan tempat pengadunan, dapur, tempat memotong, tempat menjemur keropok, tempat pembungkusan keropok dan juga stor penyimpanan keropok yang telah siap dibungkus. Ini merupakan pejabat kami. Mari kita meneruskan perjalanan ke 9.0 iaitu pelan kewangan. 9.1 aliran tunai. Setiap kos boleh didapati di 7.5 ramalan jualan, 8.3 bahan mentah, 6.7 senarai pentadbiran, 8.4 kos overhead operasi dan 8.5 kos pelaksanaan produk ataupun pre-operasi. Seterusnya ialah 9.2 penyata keuntungan dan kerugian. Kos yang terlibat ambil di penyata aliran tunai. Untuk dapat untung bersih, untung kasar ditolakkan dengan jumlah belian, barulah dapat untung bersih. Akhir sekali ialah 9.3 penyata imbangan.
kos yang terlibat ambil di penyata aliran tunai dan penyata keuntungan dan kerugian. Jumlah aset dan jumlah ekuiti pemilik perlulah sama. Kesimpulan yang diperolehi dari hasil laporan kerja, MSC Keropok Ganu berhasrat untuk memohon pinjaman kewangan sebanyak RM500,000 seperti mana yang telah dinyatakan. Kami telah memperuntukkan RM400,000 sebagai modal permulaan. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, kami telah memperolehi keuntungan merujuk pada penyata pendapatan yang telah dilakukan. Oleh demikian, kami berharap permohonan untuk membuat pinjaman kewangan diluluskan bagi menjalankan perniagaan jualan keropok keping dan keropok segera. Itu sahaja daripada MSC Keropok Ganu. Terima kasih kerana mendengar dan menonton. Sebarang pertanyaan atau persoalan boleh tinggalkan di komen di bawah. Dan bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera.